Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam ceria. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kepada kita lagi peluang untuk kita terus berbakti, untuk kita terus beribadah, untuk kita terus menambahkan amal, dan yang paling penting sekali ialah antara nikmat yang paling patut kita syukuri ialah nikmat iman dan Islam, dan juga kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Para penonton, hari ini saya kira sangat gembira bertemu dengan anda, para penonton Malaysia, Brunei, Singapura, UAE dan ramai lagi. Dan jangan lupa untuk kita, bukan sekadar kita nak tengok kita saja, tapi kita nak ajak orang lain juga turut bersama-sama menonton Assalamualaikum yang sekarang ini kita dah bersiaran daripada jam 7 pagi insya-Allah hingga 9.30 pagi. Jadi macam mana kita nak ajak orang lain juga, kita boleh kongsi, kita boleh share di Facebook wall kita, dan kita ajak ramai-ramai lagi insya-Allah. Dan kepada anda yang tak berpeluang untuk menonton di kaca TV juga boleh menonton di Facebook TV Al-Hijrah. Kami bawakan kepada anda secara langsung daripada studio TV Al-Hijrah hari ini insya-Allah. Para penonton, hari ini kita akan kembali, kita akan sambung. Kalau minggu lepas kita tadabbur berkenaan dengan sirah Nabi, kisah Nabi Sulaiman. Hari ini kita nak sambung lagi insya-Allah berkenaan dengan tahta dunia tanpa syurga. Macam mana kita nak jadikan, minggu lepas kan kita cerita pasal kaya kan. Bagaimana kaya itu nak menjadi jambatan kepada kita sampai ke syurga. Bagaimana kaya tu yang kita jadikan kaya di dunia ini adalah ladang yang mana kita nak tuai hasilnya. InsyaAllah hasilnya kita dapat hasil di akhirat kelak. Semuanya akan kita bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu suka untuk saya buka Assalamualaikum hari ini dengan satu hadis, perkongsian satu hadis yang mana orang kaya yang miskin di akhirat. Daripada Abu Zar radhiyallahu an, dia berkata, pada satu malam aku pernah keluar rumah. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sendirian tanpa ditemani oleh seorang pun. Aku menyangka mungkin baginda ingin berjalan tanpa ditemani oleh orang lain. Maka aku berjalan di bawah bayangan rembulan. Ternyata baginda menoleh dan melihatku. Baginda bersabda, siapakah itu? Aku menjawab, saya Abu Zar. Demi Allah yang menjadikanku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, wahai Abu Zar, kemarilah. Abu Zar melanjutkan. Lalu aku berjalan bersama baginda beberapa ketika, lantas baginda bersabda, sungguh orang-orang yang banyak harta mengumpulkan harta akan menjadi sedikit, yakni melarat pada hari kiamat, kecuali yang diberikan kebaikan oleh Allah kepadanya dengan harta tersebut. Lalu ia memberikannya serta membuat kebajikan dengan harta tersebut ke kirinya, ke kanannya, ke hadapannya serta belakangnya, yang mana dia menggunakan harta tersebut dengan baik. Hadis riwayat Bukhari, status hadis insya-Allah ini adalah hadis sahih yang mana bagaimana untuk kita menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita, kekayaan, kemewahan untuk kita mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan bersama hari ini tahta dunia tanpa syurga. Seperti biasa kita akan bersama dengan jurulatih utama Tadabbur Center, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sebelum ni kita dah cerita berkenaan dengan Nabi Sulaiman, hari ini kita nak sambung lagi sehingga bagaimana dakwah Nabi Sulaiman ini mampu untuk menundukkan Ratu Balqis dan sampai dia menerima Islam, sedangkan Balqis ni telah memiliki segala-galanya insya-Allah. Okey, sebelum tu para penonton, kita nak tengok ayat yang akan kita kongsikan pada hari ini insya-Allah daripada surah An-Naml. Surah An-Naml ni pun cerita pasal An-Naml ni pun insya-Allah nanti Ustaz kena. An-Naml ni cerita pasal semut. Cerita surah semut, surah apa berkaitan dalam surah An-Naml ni insya-Allah dalam ayat 44. Kalau dapat kita buka mushaf muka surat 380. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha adkhulis sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Yang bawa maksud setelah itu daripada rentetan daripada ayat sebelum itu dikatakan kepadanya, dipersilakan masuk ke dalam istana ini. Maka ketika itu ia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air, serta dia pun menyingsingkan pakaian daripada dua betisnya. Nabi Sulaiman berkata, sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin, berkilat dari kaca. Mendengar yang demikian, Balqis berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri, dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi Ustaz,
Sekali lagi Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah kita nak Ustaz kalau dapat, kita bukan sekadar nak baca, kita bukan sekadar nak tahu makna, tapi kita nak tadabbur dan mengambil iktibar daripada ayat 44 surah An-Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih Puan Ami dan seluruh kru TV Al-Hijrah dan seluruh para penonton. Ungkapan Malikatu Saba ataupun Balqis adalah ungkapan yang menyatakan keislamannya, dan di dalam ucapan ini yang dirakamkan dalam surah yang ke-27, surah An-Naml, ayat yang ke-44, halaman Quran anda adalah halaman 380. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Ini bahagian pertama. Dan bahagian yang kedua, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan husnul khatimah, kesudahan hidup yang baik bagi seorang penguasa yang juga seorang wanita. Mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun duduk dalam dunia syirik, menyembah matahari, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Tetapi itulah kisah-kisah dalam Quran di mana walaupun ada seseorang yang pernah bergelumang dengan dosa dan maksiat tetapi mendapat kesudahan yang baik. Di antaranya adalah Malikatu Saba ataupun Balqis. Ucapan daripada Balqis ini memberitahu kepada Nabi SAW di Mekah, sebab kisah ni turun pada siapa kalau bukan pada Nabi kan. Ia adalah satu bentuk berita gembira bahawasanya akan ada lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin besar kerajaan sehebat Sabak yang akan memeluk Islam kerana risalah yang Nabi SAW sampaikan. Jadi ungkapan ni, sebelum saya hurai sedikit, kita cuba letakkan diri kita di tempat Nabi SAW bila turun surah An-Naml ini di Mekah ini. Apa faedah ayat macam ni? Faedahnya adalah nak bagi tahu ya Rasulullah akan menyusul Balqis, ya, bukan sekadar wanita tetapi penguasa-penguasa lelaki kerajaan Romawi, kerajaan Parsi. Kerana asbab surat kamu yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, khususnya selepas perdamaian Hudaibiyah, akan ada ramai yang akan tercabut keegoan mereka dan mereka tidak ada sebab lagi untuk menegakkan benang yang basah, iaitulah kekufuran. Lalu akhirnya ucapan mereka adalah ucapan seperti Balqis ini. Dua unsur dalam ucapan Balqis adalah zalamtu. Tuhan, aku telah zalim. Zalim yang pertama adalah kerana aku melakukan syirik. Kerana syirik itu kezaliman. Adapun yang kedua adalah sangka buruk aku kepada Sulaiman. Aku sangka dia komander perang yang gila kuasa, gila ghanimah, nak kuatkan harta, nak besarkan empire. Tetapi ternyata dia seorang rasul. Itu nombor satu, iaitu anda kena acknowledge anda buat silap. Jangan sombong. Kena iktiraf kita ada buat silap. Adapun yang kedua, bila kita dah buat silap, kena masuk surah lah. Bila kita dah berhijrah, kita kena ada bimbingan, kita kena ada mentor, kita kena ada rasul, kita kena ada wahyu. Maka inilah unsur yang kedua, wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku seperti Sulaiman, aku tidak tunduk pada Sulaiman, aku tunduk bersama Sulaiman. Kepadamu wahai Allah Tuhan semesta alam. Itulah lebih kurangnya. Allahu Akbar. Dampak bijak ucapan daripada Balqis itu, yang mana Allah memberikan kebijaksanaan kepada Balqis untuk barangkali kita boleh kupas sekejap lagi berkenaan kebijaksanaan ini. Betul. Dan alhamdulillah para penonton, saya rasa ralat sikit sebab saya tidak mengalu-alukan mereka yang di Facebook dan sebagainya. Selamat pagi semua. Kita ucapkan kepada Syahidah Nur, Siti Afsah, Saluya, Mas Riza, Lais, Porogaya, Bel Ismi, Encik Rosni Samaya. Saya suka soalan ini, saya akan utarakan sebentar lagi. Cik Rosni, Assalamualaikum, Puan Nur Fadilah, Kasim Ismail, Sihat Syika dan ramai lagi, insyaAllah. Saya sangat teruja pada hari ini dan sebenarnya setiap hari pun teruja menonton Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kisah-kisah yang seperti ini, kita hanya tahu surface saja. Ratu Balqis dan juga Nabi Sulaiman. Tetapi ini lebih mendalam dan kita nak tadabbur, kita nak ambil
ibrah yang boleh kita realisasikan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar tahu tak pasal Nabi ni, tahu tak pasal Nabi ni, tahu, tapi apa yang boleh kita aplikasikan. Entah, dia Nabi. Tidak, sebenarnya ada perkara-perkara yang Allah nak sampaikan kepada kita untuk kita ambil pengajaran, iktibar, panduan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi Ustaz, bila kita berkenaan dengan kebijaksanaan, kita semua nak melihat kebijaksanaan itu menggunakan pada tempat yang betul dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Sulaiman ini, apakah antara contoh-contoh kebijaksanaan yang sangat cantik untuk kita garap dalam kehidupan? Contoh, Ratu Balqis. Bagaimana dia boleh bijak menilai. Dia nak pergi kepada Nabi Sulaiman, dia menerima jemputan itu dan akhirnya wa aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Boleh je kalau dia tak nak. Dia dah ada everything. Tapi bagaimana kebijaksanaan itu yang perlu kita ambil, dan juga kebijaksanaan Nabi Sulaiman yang mana Allah jadikan dia bijak untuk berbicara dengan haiwan, dan akhirnya dia menggunakan, maksudnya haiwan itu menyampaikan kepada dia sehinggalah bertemu Balqis dan Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun beliau menyembah matahari bersama dengan kaumnya, namun dalam aspek karakter, pemikiran dan kualiti kepimpinan, Quran tidak membataskan pengajaran walaupun non-Muslim. Jadi saya sempatlah buat akronim Puan Ami. Balqis ada 6 sifat. Okey. B adalah dia memang suka berbincang. Okey. Dia kenal Sulaiman ini. Dia tahu kalau berdepan dengan Sulaiman sebab surat dah sampai. Postman yang bernama Burung Huhud dah bagi. Jadi dia kenal Sulaiman ini, kita tak boleh berperang dengan dia sebab dia memang tak pernah kalah perang. Tetapi walaupun dia dah ada pandangan, B adalah dia masih beri telinga untuk dengar pendapat berbeza daripada menteri-menteri beliau. Dan memang ternyata menteri-menteri bagi pendapat, kita bersedia untuk berperang. Jadi satu bentuk pendapat yang berbeza, dan Balqis tidak keberatan untuk mendengar pendapat berbeza. A adalah amanah dengan fakta. Surat tu 2 ayat je. Balqis tak takut tambah. Iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, hendaklah kamu datang kepada saya untuk menyerah diri. Dia tak takut, dia tak tambah, dia kuat betul-betul sebiji. Kalau kita lah, mungkin kita akan tambah benda yang bukan kenyataan daripada Sulaiman untuk mengapi-apikan kemarahan barangkali, atau untuk slow downkan emosional barisan menteri. L adalah luas pembacaan beliau. Literasi beliau tentang sejarah sangat luas. Sebab beliau berkata, Sulaiman ni mungkin macam raja-raja yang biasa-biasa. Aku dah study, aku dah kaji. Kebanyakan raja-raja kalau berperang, rakyat dibiarkan, apa kata pepatah tu, menang jadi abu, kalah jadi... Betul saya Puan Ami. Menang jadi abu, kalah jadi arang, apa benda? Ya, tapi yang pastinya ada abu tu lah. Nak katanya, kalau dah dua kuasa bertelagah, kononnya ada alasan masing-masing. Tetapi at the end of the day, rakyat yang tak berdosa jadi mangsa. Jadi beliau ni sangat luas pembacaan tentang raja-raja. Kebanyakan yang berperang hanya mementingkan kuasa. Jadi tak ada faedah kita berperang. K. Kajian beliau sangat menyeluruh. Beliau tak boleh buat keputusan kalau tak ada kajian, kalau tak ada R&D. Sebab tu bagi beliau, kita tak boleh decide nak lawan ataupun nak menyerah selagi info kita tak menyeluruh. Aku nak utuskan satu orang bawa hadiah untuk tengok kerajaan Sulaiman ni macam mana. So bila utusan tu bawa hadiah, insya-Allah dia tak akan diperangi oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Yang penting info daripada utusan yang kita utuskan. Dia akan pergi Palestin, dia akan bawa balik maklumat. Bagi aku, everything must begin dengan maklumat. Akhirnya dia mengiktiraf kelemahan diri dia. Aku ada harta yang hebat, apa tajuk kita hari ini, tahta dunia. Tetapi akhirnya ada orang lebih hebat daripada aku sebab dia sembah Allah. Jadi Balqis tidak sombong. Dia mengiktiraf kelemahan dirinya. Dia memilih I juga adalah Islam, dan S, ya, beliau sebarkan Islam di negara Sabak kerana beliau adalah penguasa yang bijaksana. Dan that's why keislaman Balqis, ramai para ulama menyatakan is just the beginning kepada penduduk Sabak memeluk Islam. Dan adanya surah Sabak dalam Al-Quran yang ada cerita tentang penduduk beriman
baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah Taala bagi rezeki kepada penduduk berkenaan. Sebelum generasi itu kemudian tidak lagi beriman dan Allah musnahkan. Itu berkenaan antara kebijaksanaan Balqis yang mana kita ni sebagai orang perempuan terutamanya khususnya kita boleh ambil bagaimana antara ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang kita dapat garap daripada sifat Balqis tu untuk kita menjadi insya-Allah menjadi walaupun kita ni bukanlah tak mempunyai kerajaan dan sebagainya, tetapi kita merupakan pemimpin di kalangan ahli keluarga kita dan insya-Allah pemimpin ummah insya-Allah. Jadi Ustaz, saya kembangkan lagi soalan tadi berkenaan dengan kebijaksanaan dan juga saya mengambil soalan daripada Lais Kaiman. Apakah keistimewaan yang ada pada burung hudhud sehingga dia diceritakan dalam Al-Quran? Dan kalau dapat kita kembangkan sikit lagi, bukan sekadar burung hudhud. Kenapa antara burung yang banyak diceritakan yang menjadi penolong antaranya burung hudhud dan juga burung gagak dalam surah Al-Maidah, ababil. Kalau dapat Ustaz. Burung dalam Quran ini selalu terpuji sifatnya. Kita ada burung hudhud yang menjadi seolah-olah drone untuk bagi direction kita patut pergi mana. Ya, so sebenarnya Nabi Allah Sulaiman takkan jumpa kerajaan Sabak kalau tidak berterima kasih kepada burung hudhud. Al-hudhud dikurniakan Allah kelebihan untuk bergerak terbang dengan sangat luar biasa kepantasan dan yang paling penting integriti dalam penyampaian informasi. Kalau fikirkan jin boleh buat kerja macam tu. Pergi mana-mana kerajaan and then bagi tahu Nabi Sulaiman ada orang sembah matahari. Tapi para ulama membahaskan kenapa Nabi Sulaiman memilih burung dan tak pilih jin. Kedua-duanya ada kompetensi. Tetapi ada salah satu yang kekurangan integriti. Jin ada track record. Di mana dia kadang tak berapa marah sangat orang sembah matahari ini. Tetapi tengok ucapan hudhud. Sangat marah dia kepada orang sembah matahari sampai jadi ayat Quran ucapan dia. Okey, tadi burung satu lagi. Puan Amy sebut burung gagak dan memang ada pun cerita burung gagak Ghurab Crow ni ya dalam suratul Maidah, cerita Qabil dan Habil. Sebenarnya bila Allah sebut burung, apatah lagi Allah spesifikkan type of that bird, jenis burung, itu sebenarnya satu tamparan kepada kaum muslimin untuk menelusuri bidang sains, kaji burung. Ya, tak tahulah istilah dia apa, kaji burung ni. Dia ada istilah dia biologi, astronomi, antropologi. Kaji burung ni saya tak tahulah, kena tanya orang yang berkhidmat di zon negara. Tetapi bila Allah mention burung gagak, saya keep asking jugalah. Dan tadi sempatlah tengok 2-3 video kat YouTube. Memang saya kata subhanallah, patutlah Allah mention burung gagak. Dalam cerita Qabil Habil ni, kita diberitahu oleh Allah, Qabil yang dah bunuh adik dia Habil, dia bela. Sebab ini cerita kematian yang pertama dan dia tak tahu macam mana nak kebumikan. Dan akhirnya burung gagak datang, ya. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. Muka surat 112 suratul Maidah. Allah Taala bangkitkan, utuskan satu ekor burung ghuraban, burung gagak yang menunjukkan kepada Qabil bagaimana burung itu menguburkan mayat saudaranya. Jadi Qabil belajar macam mana gali tanah and then kuburkan mayatnya. Jadi video tu saya tengok pertama sekali burung gagak ni, eksperimen tu ada satu silinder ke apa, tapi something macam batang, ada air tapi air tu dekat dalam sangat. So burung gagak ni ya, dia nak ambil air tu tetapi paruh dia tak sampai. Kemudian kita dapati dalam rakaman itu, dia pergi cari batu untuk tinggikan air berkenaan. Dan bila air itu tinggi, dapatlah dia gunakan paruh untuk ambil air. Saya juga tengok dalam video berkenaan macam mana dia berebut nak dapat ikan daripada seekor kucing. Ikan tu dah terdampar di lautan, kucing dah dapat dulu. Punyalah bijak gagak ni, dia distract burung tu untuk pergi ke perahu kapal, and then bila pergi saja kucing tu, dia pergi ambil ikan tu. So 2-3 video lagi yang saya boleh katakan Einstein
Burung ini sangat bijak, genius, dan pengajaran untuk saya adalah kalau kau nak rezeki, perlu kreatif seperti burung gagak. Menggunakan pelbagai cara untuk dapatkan rezeki. Itu sisi positif. Sisi negatif, itu makanan aku. Peduli apa? Aku akan buat apa saja agar dia menjadi makanan aku. Dan ternyata karakter Qabil ada di situ. Allah sebut burung gagak selepas kisah Qabil. Sebab Qabil merasakan Habil tidak layak untuk diterima korbannya oleh Allah. Aku lebih layak. I must do everything untuk menghapuskan sebarang kebaikan yang ada kepada Habil. Jadi karakter burung gagak tu dari sudut negatif lah. Kebetulan ada kepada Qabil. Jadi saya kata subhanallah. Setiap kali Allah spesifikkan nama binatang, dia mesti ada hikmah di situ yang orang Islam kena kaji. Tapi duka ceritanya video-video tadi semuanya orang non-Muslim dah ke. Itulah dia. Dan bila kita cerita balik berkenaan dengan tajuk kita Tahta Dunia Tanpa Syurga, saya suka nak ambil soalan yang saya dah simpan daripada Encik Rosdin Samah ni, sebenarnya sama dengan soalan saya. Bagaimana gabung jalin serta politik Nabi Sulaiman sehingga mampu menundukkan tahta dunia milik Ratu Balqis yang menyimpang daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi tahta dunia yang mendapat redha Allah. Maksudnya di sini bagaimana pendekatan dakwah Nabi Sulaiman sampai Balqis yang memiliki segala-galanya, kekuasaan, kerajaan, tahta yang hebat, singgasana yang hebat, tapi akhirnya qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Balqis membuat pilihan memilih Allah daripada harta kekayaannya dan juga bukan setakat itu, malah merendah diri. Kalau dapat kita cantik pendekatan dakwah yang boleh kita lakukan walaupun orang tu lebih hebat daripada kita. Okey, bismillah. Bagaimana Nabi Sulaiman berjaya untuk menundukkan Balqis? Ada 4 strategi Nabi Sulaiman yang sangat halus. Ya, yang sangat halus. Sebab tu surah ni berkaitan dengan makhluk halus. Ya, tapi kita nampaklah makhluk halus tu, nama dia semut. Yang pertama sekali, beliau, baginda Nabi Sulaiman telah menulis sepucuk surat yang menggunakan format dan template yang agak aneh dan janggal. Biasanya raja-raja bila menulis surat, dia akan tulis surat panjang lebar, bla 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 bla, maka tunduklah kepada saya. Tetapi Nabi Sulaiman hanya tulis 2 ayat sahaja and then signature. Innahu min Sulaiman, signature. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sebab surat yang ringkas tetapi bernas boleh menunjukkan kehebatan, kemuliaan. Beliau bukan seorang yang terlalu nak menonjolkan kekuatan. Cukup kekuatan itu seterlah pada perkataan-perkataan yang ada pada surat berkenaan. Jadi format surat berkenaan telah menimbulkan tanda tanya Balqis. Siapa dia ni, pendek berbenar perkataan dia tulis dalam surat. Aku tak pernah terima surat macam ni. Sedangkan sefaham aku Sulaiman bukan calang-calang orang. Tak pernah kalah dalam perang. Nombor 2. Yang pertama tadi menggunakan tulisan. Ini strategi dakwah yang mesti diberi perhatian. Seperti menulis surat, ya, dan kita duk guna media sosial tu tulis yang baik-baik. Ya, dan reka ringkas. Orang pun suka reka ringkas kan. Tetapi berkesan untuk dakwah macam Twitter kan, pendek-pendek kan. Yang kedua, strategi dakwah Nabi Sulaiman adalah, ini bukan strategi lah, ini memang akhlak Nabi Sulaiman. Dia menolak mentah-mentah tawaran harta daripada kerajaan Sabak. Kamu ingat harta ni boleh rasuah aku? Kamu ingat dengan harta ni menyebabkan aku tidak memerangi kalian menyembah matahari? Sorry lah dia, balik. Bawa balik semua harta ni. Balqis terkejut. Aku sangka dia komander yang memang nakkan harta, tapi harta aku yang paling hebat pun dia tolak begitu saja. So kat situ senjata integriti Nabi Sulaiman. Yang ketiga, baginda telah memindahkan arash Balqis. Terkejut Balqis bila mendapati ada something mirip istana arashnya di Palestin. Jadi kita tahu ya, benda paling rahsia sekalipun sebuah kerajaan memang ada dalam istana. Dokumen minit mesyuarat paling sulit ada atas arash. Dan tiba-tiba macam mana boleh ada kat Palestin? Apa aku boleh buat bila seluruh mesyuarat sulit aku, singgah sana aku, senjata terhebat aku ada kat Palestin? Jadi Sulaiman AS sangat brilian, dia tak ambil benda lain, dia ambil arash Balqis. Sebab Balqis selalu berbangga dengan arash dia.
Ya, walaha arsyun azim. Dan akhir sekali, senjata seni bina Puan Ami. Tidak sedikit orang Islam, tidak sedikit orang non-Muslim masuk Islam sebab kagum dengan seni bina Al-Hamra, kagum dengan seni bina Osmaniyah. Sebab itulah Nabi Sulaiman sangat menitik beratkan peranan jin. Ini mukjizat. Aku nak binaan yang manusia tak boleh buat. Jadi antaranya qawarir tadi itulah. Kerana itu peranan jin. Jadi baginda menonjolkan kehebatan orang Islam dalam hal-hal seni bina dan kejuruteraan. Jadi ini cara dakwah. Kalau setakat cakap saja tak jadi, kalau setakat tulis surat tak jadi. Orang nak tengok cara kamu bekerja, wahai orang Islam. Jadi cara bekerja staf-staf Nabi Sulaiman ini luar biasa. Sampai terhasilnya lantai yang macam kolam tapi bukan kolam. Rupanya lantai. Di bawahnya sungai yang mengalir dan kaca sebagai lantai. Itulah dia. Seiringlah dakwah ni bukan sekadar bil lisan, tetapi mestilah bil hal, dan paling penting sekali yang apa yang Nabi Sulaiman tunjukkan bil hikmah. Dan Ustaz, kalau hari ini tahta kekuasaan, kekayaan, kuasa tak diiringi redha Allah, it's nothing. Bagaimana untuk kita, terutamanya orang perempuan, contohnya saya ialah bos di pejabat saya ialah ketua dalam jabatan saya ialah seorang yang memang daripada kecil memang saya ialah anak orang kaya dan sebagainya, mempunyai kekayaan, ataupun mungkin saya kaya pada hari ini adalah hasil daripada apa yang saya kerja selama ini. Tetapi bagaimana untuk kita nak ambil pengajaran, Balqis itu hebat tetapi dia tunduk, Balqis itu hebat, dia berusaha untuk menjadi isteri kepada seorang nabi, dia mencari Islam. Tapi Ustaz, kita berehat seketika dan para penonton nantikan jawapannya selepas ini. Saban tahun, musim sejuk mengorbankan ribuan nyawa anak-anak kecil, ibu-ibu dan warga tua yang menjadi pelarian di Syria. Ayo selamatkan nyawa mereka bersama Malaysia for Syria. Setiap sumbangan anda bermakna. Jadual saya sebenarnya agak padat. Sehingga kadang-kadang nak makan pun tak sempat. Jadi saya perlukan sesuatu untuk memberikan tenaga dan kecerdasan. Susu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuai untuk seisi keluarga. Cubalah. Susu Faiz, kecerdasan. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan melaksanakan hajatnya. Bersamalah kita berinfak kepada pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, sekaligus menunaikan hajat penduduk yang mendambakan sebuah masjid selama 20 tahun. Entry Skincare, merawat masalah kulit jerawat, jerawat, kusam serta berminyak, sesuai untuk wanita dan lelaki, sesuai untuk ibu mengandung, kulit remaja dan wanita berusia, kulit cantik, sihat berseri secara semula jadi, meremajakan kulit wajah, skincare yang selamat serta diluluskan. Kita sekarang ini berhadapan dengan cuaca yang paling buruk dalam tempoh 10 tahun. Ada lebih kurang dalam 60,000 keluarga Syria dan mempunyai lebih kurang dalam 160 camp. Kalaulah bantuan tidak datang segera, kemungkinan pengulangan berlakunya kematian dan juga kekejangan anak-anak seperti yang berlaku dalam 2014. Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum dengan tajuk Tahta Dunia. Tahta apa?
tahta dunia tanpa syurga. Boleh pula tanya para penonton kan. Okey, bila cerita berkenaan dengan Balqis yang mana akhirnya menjadi seorang yang rendah diri, tidak sombong, tak rasa diri bagus, daripada dia seorang yang kalau kita katakan king tapi dia seorang perempuan lah kan. Maknanya dia mempunyai segala-galanya. Ini suka untuk kita petik daripada surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tughriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang bermaksud dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi dan tidak akan dapat kamu mencapai gunung ganang. Maknanya itulah ketinggian gunung ganang tersebut. Jadi di sini kalau dapat kita lihat wala tamshi fil ardi maraha. Maknanya jangan tak usah berlagak. Jangan berjalan dengan kesombongan, takkan mampu untuk tembus dunia. Hang belagak-belagak nak pergi mana? Takkan mampu untuk mencapai secara bahasanya ketinggian gunung ganang itu, tetapi secara tersiratnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ayat daripada suratul Isra tadi mengecam sikap sombong, belagak, dan memang kisah Malikatus Saba ataupun Balqis sebenarnya sindiran kepada orang-orang kaya raya daripada pemimpin-pemimpin Quraisy di Makkah waktu itu. Allah Ta'ala tegur ke keadaan direct. Seperti tabbat yada abi lahabin wa tab, itu direct, kecam. Kadang Allah Ta'ala indirect. Seperti contohnya, kamu tak perhati Balqis, kaya raya lebih hebat daripada kamu. Kamu hanya ada Mekah, Balqis ada Sabah. Tetapi dia mengajar kamu, akhirnya selepas dia mempertimbang, berfikir, consider all factor, akhirnya dia acknowledge, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Kenapa susah benar kamu wahai pemimpin-pemimpin Quraisy untuk tidak mengikut jejak Balqis? Balqis tidak pernah berkata pengikut-pengikut Nabi miskin-miskin belaka, saya tak boleh follow lah kalau macam ni. No. Balqis punya determination. Bila dia membuat keputusan untuk mencari hidayah, bila dia membuat keputusan untuk mengikut Islam, dia tidak undur ke belakang sama sekali. There is no U-turn. Saya tak peduli apa akan berlaku, saya telah membuat keputusan. Dan bila saya perhati salah satu karakter yang saya sebut dalam akronim BALKIS tadi itu, Balqis seorang wanita, walaupun saya rasa ini bukan sekadar cerita wanita, dia cerita untuk lelaki juga. Kena jadi orang yang sebelum nak tergesa-gesa, gopoh-gapah, dia kena ada CAF, consider all factor. Balqis ni sangat teliti. Okey, ketelitian dia kita dapat lihat apabila orang semua dah bersedia nak berperang, tapi Balqis kata, kejap, apa info kita ada? Kita tak kenal Sulaiman. Jadi kita hantar utusan. Satu, itu menunjukkan dia seorang yang sangat teliti. Maklumat ni tak ada daripada burung Hudhud. Burung Hudhud kata dia menyembah matahari. Jadi kalau Nabi Sulaiman terus guna maklumat Hudhud, dia serang tu lah. Tetapi wujud Nabi Sulaiman pun ada karakter yang sama, iaitu CAF. Aku rasa maklumat kamu ni tak cukup lagi, Hudhud. Kau jatuhkan surat aku ni, aku nak tengok macam mana dia respon. Masa tu kamu jadi CCTV. Tolong rakamkan macam mana dia respon pada surat aku. Dan ternyata Nabi Sulaiman mula melihat, ini bukan sekadar pemimpin wanita, ini pemimpin yang berkualiti. Betullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana cerita-cerita macam inilah Nabi mahu supaya orang-orang yang lawan Islam tetapi bijak, ya Allah, Islam kalah Umar. Sebab apa? Umar ni lawan tega. Kalau kita nak banding dengan 4 orang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq awal-awal masuk Islam, Uthman masuk Islam awal-awal, Ali masuk Islam awal-awal, Umar lambat sikit. Tapi Nabi sentiasa berdoa agar Umar ni, ya Allah, dia ni brilliant, genius. Dan lihat, bila dia jadi Balqis, bila Umar ikut jejak Balqis, bila dia masuk Islam, orang genius masuk Islam, khilafah Islam tersebar luas. Romawi, Parsi jatuh pada zaman Khalifah Umar. Jadi nak katanya, kita perlukan karakter, bertafakur, fikir panjang, jangan emosional, benda yang tak ada pada orang Quraisy. Itulah yang melorong Balqis kepada hidayah. Tapi sebaliknya, orang yang sentiasa sibuk nak cari harta, semata-mata harta dan tidak lagi berfikir,
Kita risaulah makin tambah banyak harta, takut makin keras hati kita sebab tak berfikir. Wallahu alam. Itu dia, ya Allah Tuhanku, berikanlah kepada kami karakter-karakter yang hasanah ini. Amin. Dan jadikanlah ini adalah antara orang-orang yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kami dan anak-anak, bukanlah yang menjadi pujaan-pujaan mereka-mereka yang sebenarnya tak dapat membawa kita untuk memperbaiki diri dan ke syurga. Ustaz bila cerita berkenaan dengan kaya, tahta dunia tanpa syurga, apalah makna kita kaya tapi kaya itu tak bawa ke syurga. Dan antara karakter dermawan yang dapat kita jadikan contoh, yang dapat kita jadikan inspirasi, seorang wanita yang cukup hebat, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah, yang mana seorang yang kaya yang seorang business woman yang hebat, yang bijak, yang terkenal, yang tersohor, dan akhirnya dia memberikan seluruh harta, bukan setakat harta Ustaz, jiwa dan raganya kepada Islam. Dan para penonton, antara kata-kata dia, kalaulah tulang belulangku ini mampu untuk diberikan untuk membangunkan Islam, ambillah tulang belulang ini. Hatta sampai ke tulang belulang dia sanggup untuk memberi. Jadi bagaimana untuk kita ada rasa macam tu, nak bagi semua kepada Islam. Memang kita cari untuk kehidupan kita, untuk kesenangan kita, tetapi bukanlah itu yang untuk kita, maknanya kita nak bawa tahta dunia ini sampai ke syurga. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, betapa ikhlasnya perjuangannya sehingga untuk sebut namanya pun Allah Ta'ala tidak sebut sebagaimana Allah sebut Maryam. Seolah-olah memelihara keikhlasan Khadijah dalam perjuangan. Kerana barangkali kalau disebut nanti kita suka sangat orang sebut-sebut. Tetapi para ulama menyatakan ada beberapa ayat Al-Quran yang memang indirectly memuji Khadijah. Seperti suratu Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Kamu pernah hampir jatuh miskin. Kami cukupkan kamu. Dengan cara siapa? Dengan cara Khadijah melamarmu, ya, dengan Khadijah mencari engkau sebagai seorang suami. Dan Khadijah binti Khuwailid telah memberikan kesempurnaan kepada Rasulullah dalam 4 sudut: fizikal, intelektual, emotional, spiritual. Segala-galanya diberikan untuk Islam kerana bukan sekadar cintakan suami, tetapi lebih cintakan Allah mengatasi segala makhluk. Jadi physically beliau adalah orang yang sangat kaya, barangkali berpangkat Datuk Seri sebelum berjuang dengan suaminya. Ya, tetapi harta itu diberikan sepenuhnya untuk bela Nabi, khususnya pada musim boikot tahun ke-6 hingga tahun ke-8 kenabian. Dan kita sedia maklum Khadijah sanggup kebuluran bersama dengan suaminya, walhal yang diboikot tidak membabitkan beliau. Yang diboikot adalah Bani Hashim. Intelektual, beliau sangat bijaksana memotivasikan suaminya yang ketakutan balik daripada Gua Hira. Khadijah pandai menyusun perkataan, memberikan semangat pada suaminya. Suami tak minta, tapi isteri dah faham dah. Cik abang perlukan apa dalam konteks pucat muka ni. Dan yang ketiga, emotionally, ibu kepada 4 orang puteri. Yang mana puteri-puteri ini berjaya dididik untuk menggantikan dirinya selepas dia tiada. Dan akhir sekali, spiritually, Khadijah lah orang pertama beriman kepada Rasulullah. Bagi saya, cerita-cerita wanita dalam Quran menjadi sebab kepada Khadijah untuk mendahulukan Rasulullah, mendahulukan Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Sebagai contoh, cerita Asia yang mahukan syurga, rumahnya di syurga. Jadi keinginan untuk berada di syurga, doa Asia menjadi kekuatan kepada insan seperti Khadijah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dan semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini, kita sebagai wanita ingin menjadi seperti Balqis, Khadijah, Asia, dan sebagai seorang lelaki, didiklah anak gadismu, didiklah isterimu, bimbinglah
untuk kita sama-sama mencapai syurga. Dan sedikit Ustaz nak tambah sebelum kepada soalan yang seterusnya berkenaan dengan bagaimana Khadijah ini ayat-ayat memujuknya apabila Rasulullah balik daripada gua setelah dipeluk oleh malaikat, apabila Rasulullah kata zammiluni selimutkan aku. Apa kata Khadijah Ustaz kalau salah betul kan? Khadijah kata ya Rasulullah, ayat-ayat pujukan engkau seorang yang baik, seorang yang sentiasa menyambung silaturahim, dan disebutkan lagi kebaikan Rasulullah. Mana mungkin Tuhan akan memperlakukan kamu macam nak memberi mudarat kepada kamu. Ayat yang cukup cantik daripada seorang isteri yang mana menenangkan suaminya, seperti mana kata Ustaz tadi, di saat pucat dan sebagainya. Takut-takut kita ni kalau kita tak ambil kena, tu dia lah yang duk pi gua tu pasal apa sorang-sorang kan. Jadi macam benda ini sebenarnya pengajaran untuk diri sendiri yang mana kita boleh garap dalam kehidupan. Bila suami balik ada masalah, itulah pandai sangat pi. Pi lagi, tu dia lah tak ajak kita pi. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang bagaimana Allah dah tunjukkan kepada kita, berikan panduan kepada kita untuk kita menjadi seseorang yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kembali dalam cerita berkenaan dengan cerita Tahta Dunia Tanpa Syurga. Saya rasa soalan daripada penerbit saya ni mungkin dia peminat UNIC kot ni. Antara salah satu lirik daripada lagu Balqis yang berbunyi, kemiskinan di dunia tak bererti kau terhina. Betul, kemiskinan kat dunia ni tak semestinya terhina. Itu hanya pandangan mata. Kemewahan itu tak bermakna kalau kita rasa kaya-kaya tak semestinya itu kita akan bahagia dan sentosa. Tapi kesempurnaan hanya Allah yang menilainya. Jadi bagaimana untuk kita rasa kena sentiasa ada tawaduk dalam kehidupan seharian. Kita tak nak ada takabur, tetapi bukanlah bermakna kita kena duduk dalam kemiskinan. Tak maulah kaya, sekejap lagi aku takabur. Tak maulah kaya, aku nak zuhud saja. Sehingga kita tidak mahu untuk memperbaiki kehidupan menjadi yang lebih baik. Okey, mungkin kita rasa lebih baik kita kekal dalam keadaan tak kaya, zuhud, supaya kita selamat daripada dunia dan penyakit-penyakit yang pernah datang kepada Firaun, penyakit-penyakit yang pernah datang kepada Qarun. Tetapi begini, di dalam Al-Quran kita ada suratul Hajj sebagai contoh. Suratul Hajj yang ada perintah menunaikan rukun Islam yang kelima. Soalan, bagaimana nak menyempurnakan rukun Islam yang kelima kalau tak ada duit? Jadi kita memerlukan kepada sedikit kekayaan. Dalam Al-Quran ada suratul Hadid, surah yang memerintahkan kepada para sahabat untuk menjadi as-sabiqun dengan infak. Lalu soalan, bagaimana nak membanyakkan infak kalau duit pun tak ada? Dalam Al-Quran ada surah Yusuf, di mana bermula daripada kehidupan badui yang miskin, tetapi Allah ajar kita, kamu tak boleh duduk dalam keadaan yang sama sampai bila-bila. Lihat Yusuf AS, Allah Ta'ala menghadirkan baginda kepada kehidupan yang, kalau saya boleh katakan mewah, mungkin itu perkataannya, tetapi perhatikan karakter Nabi Sulaiman, karakter Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Jadi nak katanya Al-Quran sangat banyak menyarankan kepada kaum mukminin untuk tidak selesa pada satu takuk, pada satu tahap, dan berkata, ya barangkali ini sudah takdir Allah. Tak boleh cakap macam tu. Kat mana karakter burung gagak tadi kita nak buat? Kita kena kreatif untuk keluarkan diri kita daripada takut kemiskinan. Nabi Musa pernah miskin, tetapi Nabi Musa ada ikhtiar seperti mengembala kambing selama 10 tahun. Dia pernah jadi putera Raja Firaun, diharapkan untuk mewarisi tahta kerajaan Mesir, tetapi Allah uji dengan kemiskinan. Adakah beliau pasrah begitu sahaja? Beliau mengambil tanggungjawab untuk memula daripada kosong, iaitulah mengembala kambing 10 tahun. Jadi kaya atau miskin, kedua-duanya ujian. Tetapi sesungguhnya orang yang ada harta, bukankah boleh membantu lebih ramai orang miskin daripada kita orang Islam semuanya takut untuk ada harta? Yang penting berdoalah pada Allah
agar apapun situasi anda dan saya, miskin atau kaya yang sudah ditentukan Allah, kita dikurniakan Allah sifat-sifat mahmudah. Kalau kaya, bersyukur. Kalau miskin, bersabar. Dua-dua ini adalah perlu. Dan kalau ditanya mana lebih baik, sudah pastilah orang yang ada harta tetapi menginfakkan sebanyak-banyaknya harta kepada membantu orang-orang yang memerlukan, itu kan lebih baik. Ya, jadi kita ke arah itulah mudah-mudahan insya-Allah. Itu dia insya-Allah Ustaz. Seperti biasa kita manusia biasa yang perlukan motivasi, dan motivasi yang paling cantik adalah motivasi yang paling baik adalah motivasi daripada Al-Quran dan Sunnah. Ayat pemujuk yang paling indah adalah surat cinta, kata-kata cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manual kehidupan yang terbaik. Jadi apa antara ayat yang dapat kita jadikan panduan untuk kita ingat sentiasa motivasi dalam diri kita untuk kita tak hanyut dengan harta, kesenangan hidup, yang mana dunia ni ujian, dunia ini ialah matang. Jadi bagaimana untuk kita sentiasa beringat tujuan kehidupan kita bukan dunia tapi akhirat. Kalau Puan Amy tanya apakah surat cinta untuk kita baca selalu, khususnya bila kita menjadi orang kaya, berharta, ataupun dalam keadaan senang sikit lah, senang sikit, tidak lalai kan, PKP pun dah longgar sikit kan, jadi bolehlah berniaga semula. Saya rasa antara kekuatan, dan memang insya-Allah saya pun amalkan, mengharapkan juga semua orang dapat amalkan doa daripada ayat 19 yang dilafazkan oleh Nabi Sulaiman. Yang muka surat 378. Kalau boleh hafal ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Perhatikan elok-elok, doa ni ada 4 unsur penting. Pertama, Tuhan kurniakan aku auzi'ni, yang berasal daripada perkataan waza'a, tauzi', iaitulah benteng. Kau bentengkan hati aku daripada kelalaian. Jangan biar lalai itu menembusi tembok hatiku. Maka pelihara hatiku, kuatkan hatiku. Aku diuji dengan ujian yang berat, iaitulah kau kurniakan aku apa yang kau tidak kurniakan kepada orang lain. Dapat dengar suara semut, kau kurniakan kepadaku harta yang begitu banyak, kau kuatkan hati aku. Auzi'ni adalah perkataan keramat yang mesti dilafazkan oleh orang kaya-kaya, orang yang ada harta. Seolah-olah Nabi Sulaiman kata, ya Allah, hujan ini terlalu berat bagi aku. Kau kuatkanlah hati aku untuk berdepan dengan nikmat, ujian kekayaan. Satu. Yang kedua, wa ala walidayya. Di sini mengajar kita kenapa Nabi Sulaiman mention mak ayah dia, sebab ya Allah, depan aku harta yang banyak, kau didik aku untuk tengok harta macam mak ayah aku didik aku. Mak ayah didik aku, harta ni jangan sampai kamu rasa membahagiakan. Yang membahagiakan kamu bukan harta tu. Terima kasih mama, terima kasih papa. Karena nasihat itulah yang mempengaruhi fikiran kita. Tuhan, jadikanlah aku kekal melihat harta sebagaimana mak ayah aku didik aku untuk tengok harta macam tu. Nombor 3, wa an a'mala salihan tardahu. Kau jadikanlah harta yang kau kurniakan ini penyebab aku banyak melakukan amal soleh, iaitulah wakaf, iaitulah sedekah, iaitulah zakat dan seumpama dengannya. Akhir sekali, ya Allah, jadikanlah dengan harta yang begitu banyak ini aku tidak meninggalkan orang-orang soleh. Sebab makin kaya, kita perlu lebih banyak teguran dan nasihat daripada orang-orang soleh. Jadi itulah sebab Nabi Sulaiman melafazkan doa ini. Mudah-mudahan ia adalah doa anda semua, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz, jazakallah khairan kasira. Dan untuk yang tertinggal, doa ini daripada surah 6 ayat yang ke-19. Saya kira ayat yang antara doa yang boleh kita amalkan untuk sentiasa meminta kepada Allah untuk ilhamkan kepada kita untuk bersyukur, untuk anugerahkan kepada kita untuk bagaimana seperti mana yang disebut dalam doa ini, dan kepada kedua orang tuaku agar aku mengerjakan kebaikan yang Allah redai, dan masukkanlah aku dalam rahmat-Mu dan dalam kelompok orang-orang yang soleh, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz,
Jazakallah khairan katsiran untuk hari ini. Saya kira makin kita belajar, makin kita rasa tak tahu, rasa macam dulu dah tahu pasal Nabi Sulaiman, tapi ini lebih dalam lagi insya-Allah. Tapi ini pun tak kira dalam lagi juga ini. Kalau nak lebih dalam insya-Allah semuanya boleh ikuti kuliah ustaz. Saya kira sekarang ni pun sedang bercerita berkenaan dengan Nabi Sulaiman boleh tengok di page Tadabbur Center ataupun boleh carilah ustaz dekat Facebook ustaz ataupun Instagram dan sebagainya insya-Allah, dan dapatkan buku-buku ustaz. Insya-Allah ini adalah pelaburan yang baik untuk kita semua. InsyaAllah sekali lagi, jazakallah khairan katsiran. InsyaAllah para penonton, kita akan berehat seketika. Tak pun sebelum tu, bila kita cerita berkenaan dengan kekayaan dan sebagainya, kita ada masa, kita dapatlah, kalau dapatlah kita luangkan sejenak masa kita, renunglah nasib sebahagian daripada mereka yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka, hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.